Hai semua, selamat sejahtera. Saya Teacher Tan. Dalam video kali ini, cikgu akan berkongsi tentang matematik tingkatan 2, bab 6, tajuk bentuk geometri 3 dimensi bahagian yang ketiga, iaitu luas permukaan bagi bentuk geometri 3 dimensi. Okey, kita lihat standard pembelajaran. Kita akan menerbitkan rumus luas permukaan kubus, cuboid, piramid, prisma, kon, silinder dan seterusnya menentukan luas permukaan bentuk tersebut. Dan kita juga akan menentukan luas permukaan sfera dengan menggunakan rumus. Okey, luas permukaan bentuk geometri 3 dimensi dapat dihitung dengan menjumlahkan luas permukaan bentuk geometri 3 dimensi tersebut. Dan luas permukaan bentuk 3 dimensi ini diukur dalam unit persegi. Seperti milimeter persegi, sentimeter persegi, atau meter persegi. Okey, sekarang kita cuba menerbitkan dan menentukan luas permukaan bentuk geometri 3 dimensi. Yang pertama ialah kubus. Okey, yang ini ialah tapak kubus yang berbentuk apa? Segi empat sama. Warna jingga ini adalah sata menegak di belakang dan di depan. Dan yang warna biru ini adalah sata menegak di sebelah kiri. Dan yang ini adalah sata menegak di sebelah kanan. Dan akhirnya ada sata mengufuk di bahagian atas. Okey, so dari bentangan ini, bentangan kubus ini didapati ada 6 segi 4 sama, kan? Jadi, luas permukaan kubus ialah 6 darab dengan luas segi 4 sama. Okey, iaitu 6 darab dengan panjang darab dengan lebar. Okey, setiap segi 4 sama, luasnya ialah panjang darab lebar. Okey. Yang kedua ini ialah cuboid dengan kedua-dua hujung yang berbentuk segi 4 sama. Okey. Yang ini ialah sata mengufuk bahagian bawah. Kita lihat bentangan cuboid. Yang ini adalah sata mengufuk bahagian bawah. Okey. Segi 4 sama pada kedua-dua hujung. Okey, satu di kanan, satu di kiri. Sata menegak di bahagian belakang. Sata menegak di bahagian depan. Dan akhirnya sata mengufuk di bahagian atas. Okey, kita lihat bentangan cuboid ini. Berdasarkan bentangannya, kita sudah tahu bahawa luas permukaan cuboid ialah 2 darab luas segi 4 sama. Sebab kita ada 2 segi 4 sama di sini. Tambah 4 darab luas segi 4 tepat. Sini ada 1, 2, 3, 4. Bagi segi 4 tepat. Okey. Bagi setiap segi 4, tak kira segi 4 sama atau segi 4 tepat, luasnya juga panjang darab lebar. Okey. Baik, seterusnya. Yang ketiga ialah prisma. Prisma ini merupakan prisma segitiga. Okey, kerana kedua-dua hujung tapaknya ialah segitiga sama. Okey, segitiga lah. Dan cikgu bagi contoh ini, segitiga sama sisi kedua-dua tapaknya. Okey, jadi prisma ini mempunyai 3 muka lain yang berbentuk segi 4. Okey. Yang ini bahagian bawah, sata mengufuk bahagian bawah. Dan ini bentangannya. Dan sebelah kanan
sebelah kiri. Oke, kedua-dua ini ialah sata condong di depan dan di belakang. Oke, jadi luas permukaan bagi prisma segitiga ini mesti kena ada 3 darab dengan luas segi 4. Dan kedua-dua segitiga ini ialah tapaknya. Maka luas permukaan bagi prisma segitiga ialah 3 luas segi 4. Tambah, oke. Tambah lagi 2 darab dengan luas segi 3. Betul? Iaitu 3 darab dengan PL tambah 2 darab dengan 1/2 darab dengan tapak darab dengan tinggi. Oke. So, yang ini adalah tapak segitiga dan T adalah tinggi bagi segitiga tersebut. Oke, ingat luas segitiga 1/2 darab dengan tapak darab dengan tinggi segitiga. Kena darab 2 sebab dia ada 2 segitiga. Apa itu P, apa itu L? P ialah panjang, L itu ialah lebar. Oke, setiap segi 4, luasnya adalah panjang darab lebar. Sini ada 3, maka kita kena darab dengan 3 lah. Oke, seterusnya yang keempat ialah piramid. Oke, piramid ini ialah piramid tegak dengan tapaknya berbentuk segi 4 sama. Maka semua 4 segitiga yang condong dan bertemu pada puncak sepunya adalah serupa. Betul? Okey, yang ini ialah tapaknya. Dan yang lain ialah segitiga yang sama lah. Sebab tapaknya adalah segi 4 sama kan? Okey, jadi luas pembukaan bagi piramid ini ialah 1 darab dengan luas segi 4 sama tambah 4 darab luas segi 3. Okey, iaitu P darab L panjang darab lebar tambah lagi 4 luas segitiga 1/2 darab tapak darab dengan T. Okey, di mana tapaknya? Kita lihat segitiga di sini. Yang ini tapak segitiga yang condong ini. Kemudian tinggi bukan di sini ya. Tingginya kita ambil bahagian sini. Kita lihat. Okey, yang ini adalah tinggi segi 3. Okey, sini adalah tinggi segi 3 itu. Bukan ambil tinggi piramid. Okey, ingat. Yang kelima ini ialah silinder. Yang ini senang. Bentangannya mesti ada 2 bulatan dan 1 segi 4. Okey, kita lihat bentangannya. Permukaan melengkung yang mencantumkan kedua-dua tapak yang berbentuk bulatan sebenarnya ialah 1 segi 4. Dan silinder tertutup ada 2 muka rata bulatan. Okey, 1 di bahagian atas dan 1 lagi di bawah. Betul? Okey, bentangannya akan jadi macam ini. Betul? Jadi, luas permukaan silinder tertutup ialah 2 darab luas bulatan tambah 1 luas segi 4 tepat. Okey, berdasarkan bentangannya iaitu 2 pi Z kuasa 2, 2 pi Z kuasa 2 tambah 2 pi Z T tambah 2 pi Z T. Kita sudah tahu bahawa satu bulatan adalah pi Z kuasa 2. So, di sini terdapat 2 bulatan. Jadi, mesti ada 2 pi Z kuasa 2. Betul? Dan luas segi 4 ialah panjang darab dengan lebar kan? So, kenapa di sini ada 2 pi Z T? Sebenarnya, okey, yang ini adalah jari bulatan.
Okey, ada 2 pai kuasa 2 dan sebenarnya panjang bagi segi 4 ialah 2 pai z. Sebab panjang segi 4 ini adalah sama dengan lilitan bulatan. Lilitan bulatan. Dan lebar bagi segi 4 ini ialah ketinggian silinder tersebut. Ketinggian silinder tersebut. Jadi, luas segi 4 tepat adalah 2 pi z darab dengan T, iaitu panjang darab dengan lebar. Boleh faham kan? Okey, seterusnya yang keenam ialah kon. Okey, bentangannya mesti ada satu bulatan. Sebab tapaknya ialah bulatan. Okey, seperti ini. Maka luas permukaan kon mesti kena ada satu luas bulatan. Dan kita ada satu permukaan melengkung yang mencantumkan tapak dengan puncaknya. Bila kita buka, kita akan dapat satu sektor seperti ini. Okey? Jadi, luas permukaan kon tertutup ialah satu luas bulatan tambah berapa luas permukaan melengkung? Satu. Satu sektor ini. Okey, iaitu satu luas bulatan maksudnya adalah pi z kuasa 2. Pi z kuasa 2 adalah luas bagi bulatan. Okey. Kita dah tahu itu luas satu bulatan. Okey. Ini ialah jejari kon. Okey, jejari kon. Ini jejari bulatan tersebutlah. Okey, pi z s. Apa itu s? S ialah tinggi sendeng kon. Tinggi sendeng kon ini. Lihat bentangannya S di sini ya, iaitu jejari bagi sektor meja ini. Jejari bagi sektor ini. Kenapa luas permukaan melengkung ini ialah pi z s? Marilah kita meneroka pi z s ini. Okey. Luas permukaan kon tertutup adalah luas tapak tambah luas permukaan melengkung. Iaitu pi z kuasa 2 tambah pi z s. Pi z kuasa 2 ialah luas bulatan. Betul? Luas bulatan. Ini jejarinya. Ini jejarinya. Dan sekarang kita nak meneroka kenapa luas permukaan melengkung ini ialah pi z s. Okey, kita lihat bentangan kon. Kita lihat bentangan kon. S ialah jejari bagi sektor meja ini. Apabila kita menyambungkan kedua-dua titik, kedua-dua hujung ini, kita akan dapat satu permukaan melengkung ini. Yang menyambungkan tapak dengan puncak. Betul? Dan S ialah tinggi sendeng kon. S ialah tinggi sendeng kon ini. Okey, panjang lengkung sektor meja ini sebenarnya ialah apa? Panjang sektor meja ini sebenarnya ialah 2 pi z. Kenapa? Sebab permukaan melengkung ini mencantumkan bulatan dengan puncak mengelilingi tapak bulatan. Jadi, panjang lengkung sini adalah sama dengan lilitan bulatan, iaitu tapak kon tersebut. Okey, seterusnya kita potong sektor meja ini kepada 88 sektor yang sama saiz. Okey, kemudian kita susun seperti ini. Kita susun seperti ini. Dan sebenarnya semakin kecil bahagian sektor dipotong, susunan potongan bahagian semakin menyerupai bentuk segi empat lah, dan ukuran dimensinya semakin tepat.
Dan akhirnya satu bentuk segi empat A, B, C, D terhasil. Okey. Jadi luas permukaan melengkung ialah kita lihat luas permukaan melengkung bagi kon ini ialah sebenarnya ialah luas segi 4 A, B, C, D ini. Iaitu panjang darab dengan lebar. Panjang darab dengan lebar iaitu AB darab dengan AC. AB darab dengan AC. Okey, kita lihat. Untuk 88 sektor ini, jumlah panjang lengkuknya kita akan dapat 2 pi z kan? Dan di sini kita dapati AB sebenarnya sama dengan CD. 44 sektor. Okey, kenapa 44 sektor saja? Sebab 88 sektor terbahagi kepada 2 bahagian. So, bahagi 2 kita akan dapat sini 44 sektor, sini 44 sektor lah. Jumlah dia mesti 88 sektor. Jadi, panjang lengkung bagi 44 sektor ini ialah berapa? Bukan 2 pi z lah, bahagi 2 iaitu pi z. Okey? Atau kita boleh senaraikan langkahnya seperti ini. Iaitu AB tambah CD sama dengan lilitan tapak, iaitu lilitan bulatan, iaitu 2 pi z. Dan AB sama dengan CD. AB sama dengan CD. Jadi AB ialah 2 pi z bahagi dengan 2 lah, ataupun 1/2 darab dengan 2 pi z. Jadi AB kita akan dapat pi z. CD juga sama dengan pi z. Okey, seterusnya kita kena darab dengan lebar, iaitu AC. AC adalah lebar segi 4. Juga merupakan jejari bagi sektor meja ini. Betul? Jejari bagi sektor meja ini. Maka luas permukaan S, luas permukaan kon ialah pi z S. Okey, boleh faham kan? Cikgu berharap melalui aktiviti ini anda semua dapat ingat formula luas permukaan bagi bentuk geometri 3 dimensi dengan lebih mudah. Okey, kita lihat contoh pertama. Hitung luas permukaan kubus di bawah. Kita lihat penyelesaian. Luas permukaan kubus ialah 6 darab dengan luas segi 4 sama. Iaitu, kita lihat setiap segi 4 sama, panjang dan lebarnya ialah 4 darab dengan 4. Kemudian kita tekan kalkulator, kita akan dapat 4 darab 4 ialah 16 kan? 16 darab dengan 6, kita akan dapat jawapannya terus, iaitu 96 cm per segi. Okey, sentimeter per segi. Senang saja kan? Kita lihat contoh yang seterusnya. Okey, contoh yang kedua, hitung luas permukaan cuboid di bawah. Kita lihat penyelesaian luas permukaan cuboid. Adalah sama dengan, okey, kita lihat tapaknya. Luasnya ialah 4 darab dengan 3, sama juga sata mengufur di bahagian atas. Okey, so ada 2 segi 4 yang sama atas dan bawah ini. Jadi, kita boleh tulis 2 darab dengan 4 kali 3. Okey, tambah lagi. Mana? Kita lihat sata menegak di depan dan di belakang. Okey, kedua-dua permukaan rata yang menegak ini mempunyai saiz yang sama, iaitu 12. Okey, sini 12 darab dengan 4. Jadi 2 darab dengan 12 kali dengan 4. Dan kita kena tambah lagi. Sata menegak di sebelah kanan dan sebelah kiri ya. Kita lihat 12 darab dengan 3. Okey, 12 kali dengan 3. Okey, 4 darab 3 ialah 12. Tambah 2 darab 12 tambah 4 adalah 48.
12 tambah 3 ini adalah 36. Okey, kita boleh tulis langkah ini ataupun kita hanya faktorkan 2. Kemudian 12. Ini kita akan dapat 48. 12 kali dengan 3 adalah 36. Dan 12 tambah 48 tambah 36 ini kita akan dapat 96. Kemudian darab dengan 2 kita akan dapat jawapan yang terakhir iaitu 192 cm persegi. Okey, kita lihat contoh yang ketiga. Okey, hitung luas permukaan piramid di bawah. Okey, kita lihat penyelesaian. Luas permukaan piramid ialah luas sata mengufuk tambah 2 luas segitiga. Okey, segitiga di sini, di kedua-dua tapaknya. Dan kita kena tambah lagi 2 luas segi 4 tepat yang condong di bahagian depan dan di bahagian belakang. Okey, sebelum luas sata mengufuk. Okey, luas sata mengufuk ialah 14 darab dengan 6. Kemudian kita kena cari luas segitiga. Ada 2, so darab dengan 2. Okey, luas segitiga formulanya ialah 1/2 darab dengan tapak. Kita lihat di sini tapaknya adalah 6 kan. Kemudian darab dengan tinggi segitiga. Tinggi segitiga sudah diberi iaitu 4 cm. Baik, sebelum kita cari luas sata yang condong, kita perlu cari lebarnya di sini. Lebarnya di sini. Okey, keluarkan segitiga itu diberi 6 bahagi 2 bahagian yang sama. Ini 3 cm lah. Ini 4 cm. Yang ini adalah satu segi 3 bersudut tegak. Kita nak cari hipotenus ini kan. Kita boleh guna teorem Pythagoras. Iaitu 4 kuasa 2 tambah 3 kuasa 2. Kemudian punca kuasa 2 kita akan dapat 5 cm di sinilah. Jadi, luas segi 4 tepat adalah 5 darab dengan 14. Sini 5, sini 14. Okey, sini 5, sini 14 lah. Okey, so 14 darab dengan 6 ialah 84. Kemudian 1/2 darab 2 akan jadi 1 kan. 6 darab 4 ialah 24. Kemudian 5 darab 14 darab lagi 2 kita akan dapat 140. Kemudian jumlahkan ketiga-tiga nombor ini kita akan dapat jawapan yang terakhir iaitu 248 cm persegi. Baik, contoh yang keempat. Hitung luas permukaan piramid di bawah. Okey, kita lihat penyelesaian. Luas permukaan piramid ialah luas tapaknya tambah 4 luas segi 3. Okey, luas tapaknya di sini ialah 16 darab dengan 16 iaitu segi 4 sama kan. Segi 4 sama tapaknya. Okey. Iaitu 16 darab dengan 16 lah. Okey, disebabkan tapaknya ialah segi 4 yang sama, jadi keempat-empat segitiga yang condong yang bertemu pada puncak sebunya mempunyai saiz yang sama lah. Luas segitiga adalah 1/2 darab dengan tapak 16. Dan tingginya kita tak boleh guna 17 cm. Ini bukan tinggi segitiga tau. Macam mana dapatkan tinggi segitiga kita lihat. Okey, yang ini yang warna biru ini baru tinggi segitiga. Okey. Baik, sekarang kita keluarkan segitiga bersudut tegak. Okey, hipotenusnya ialah 17 cm. Di sini ialah 8 cm. Kenapa 8 cm? Sebab 16 kena bahagi dengan 2 bahagian yang sama. Sini 8, sini juga 8.
Okey, untuk cari panjang sebelah sini, kita perlu guna teorem Pythagoras, iaitu 17 kuasa 2 tolak 8 kuasa 2, kemudian punca kuasa 2. Kita akan dapat 15 cm. Ini baru kira tinggi segi 3. Okey, kemudian 16 darab 16, kita akan dapat 256. Okey, 1/2 darab 4 darab 16 darab 15, kita akan dapat 480. Kemudian kita jumlahkan dua nombor ini, kita akan dapat jawapan terakhir iaitu 736 cm persegi. Anda perlu faham bahawa bukan semua segitiga bagi piramid ini mempunyai saiz yang sama. Okey, sekiranya tapaknya bukan segi 4 sama. So, pelajar kena berhati-hati apabila tengok soalan tentang piramid inilah. Okey, seterusnya kita lihat contoh yang kelima. Okey, hitung luas permukaan silinder di bawah guna pi sama dengan 22/7. Baik, kita lihat penyelesaian. Masih ingat luas permukaan silinder, apa rumusnya? Iaitu 2 pi j kuasa 2. Ada dua bulatan kan? 2 pi j kuasa 2 tambah apa? 2 pi j t. Okey, so 2 darab dengan 22/7. Kemudian jejari telah diberi iaitu 7 meter. Okey, 7 kuasa 2. Tambah 2 pi j t. Pi ialah 22/7. Jejari ialah 7. Dan tinggi ialah 14 meter. Okey, kalau kita tekan kalkulator, 2 darab dengan 22 ialah 44. Kan? 7 kuasa 2 bahagi 7, kita tinggal 1 7 saja. So, kita boleh tekan 44 darab dengan 7. Jadi, nombor inilah. Kemudian di sini 7 bahagi 7 sudah hilang kan? Sudah jadi 1, bukan hilang. 7 bahagi 7 adalah 1. 22 darab 2 ialah 44. Darab dengan 14, kita akan dapat nombor ini. Kemudian kita jumlahkan kedua-dua nombor ini, kita akan dapat jawapan yang terakhir iaitu 924 meter persegi. Okey, senang saja kan? Kita teruskan untuk contoh yang ke-6. Hitung luas permukaan kon di bawah guna pi sama dengan 22/7. Okey, kita lihat langkah penyelesaian. Masih ingat rumus luas untuk kon? Ya, luas permukaan kon ialah luas tapak, iaitu bulatan pi j kuasa 2 tambah luas permukaan melengkung iaitu pi js. Okey, pi kita ambil 22/7. Okey, jejari. Tengok soalan, jejarinya tidak diberi secara terus. So, kita kena keluarkan segitiga. Kita kena perlu menggunakan teorem Pythagoras untuk mencari jejari tersebut. Okey, so hypotenuse adalah tinggi senteng kon, iaitu 25 meter. Kemudian tinggi kon ini adalah sebelah sinilah, 24 meter. Kita keluarkan segitiga bersudut tegak ini. Jadi, jejari kon ialah sebelah sinilah. Guna teorem Pythagoras iaitu 25 kuasa 2 tolak 24 kuasa 2. Punca kuasa 2 kita akan dapat jawapan 7 meter. Okey, jangan lupa kena kuasa 2 di sini ya. J kuasa 2. Baik, tambah pi js. Pi ialah 22/7. J jejari 7 meter. Dan S ialah tinggi senteng kon 25. Baik, 7 kuasa 2 bahagi 7, kita tinggal 1 7 saja kan. So, 22 darab 7 ialah 154. 7 bahagi 7 ialah 1.
So, 22 darab dengan 25 kita akan dapat 550. Kemudian kita jumlahkan ini, kita akan dapat jawapan yang terakhir, iaitu 704 meter persegi. Baik, contoh yang ke-7. Hitung luas permukaan sfera. Sekarang kita guna pi sama dengan 3,142. Okey, diberi diameter sfera ini ialah 10 cm. Okey, 10 cm. Kita lihat penyelesaiannya. Apakah rumus untuk luas permukaan sfera? 4 pi z kuasa 2. Okey, satu bulatan pi z kuasa 2. Tetapi bagi luas permukaan sfera, kita kena darab dengan 4. Iaitu 4 darab dengan 3,142 darab dengan jejari. Kita kena cari apa? Jejarinya dahulu. Iaitu, sebelah sini iaitu 10 diameter, diameter 10 kan, bahagi dengan 2. Sama dengan 5 cm. So, jangan lupa sini ada kuasa 2 jejarinya. So, 5 darab dengan 5 ataupun you boleh tulis 5 kuasa 2 lah. So, darab semua nombor ini kita akan dapat jawapan yang betul, iaitu 314.2 cm persegi. Baiklah, setakat ini sahaja untuk video kali ini. Seperti biasa, sekiranya ada persoalan boleh tulis di ruangan komen. Dan kalau rasa video ini membantu, silalah like, share dan jangan lupa subscribe. Sekian terima kasih. Bye.